Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil jinni wal bashar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. InsyaAllah bermula malam ni kita baca kitab Penawar Bagi Hati yang mana dibacakan, yang mana dipelajari oleh pelajar Mahad Sains Tok Guru semenjak, kalau tak silap Ustaz, tahun 2017 lagi, dan sampai sekarang tidak khatam lagi, minggu sekali. Dan bagi pelajar yang 2018 yang mana kita tepat lah ni, dia tak sempat dengan permulaan kitab. Apalagi begitu juga pelajar kita ada 3, begitu juga pelajar kita ada 2. Hanya meneruskan pengajian sebelum ni. Hanya pelajar tingkatan 5 sempat daripada awal. Jadi insya-Allah pada malam ni kita mula daripada awal. Jadi beruntunglah bagi pelajar tingkatan 1, tingkatan 1 yang mana dia pun tak pernah jumpa lagi pelajar. Awak nampak Ustaz dah. Ada Ustaz apa tak tengok lagi awak. Adalah online saja. Kita mula daripada awal. Daripada kulit ke kulit kitab Penawar Bagi Hati, dan juga buat pelajar-pelajar tingkatan 2, abang-abang senior tingkatan 2, 3, 4, 5 sebagai ulang kaji pada mereka, insya-Allah. Jadi kita ada belakang kita dah. Ada belakang kita dah. Kita Penawar Bagi Hati. Kita Penawar Bagi Hati nama kita, menghimpunkan dia mana menyusun ataupun menulis. Menghimpunkan dia mana menulis, mengarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, Indonesia. Ada Al-Mandili. Tempat di Indonesia, Mandil. Khuwaidin Talabatul Ilmi Syarif. Dia membahasakan, tawaduk, musannif, pengarang, membahasakan dirinya sebagai khodam kecil. Walaupun dia Tok Guru hebat, Tok Guru besar, mengarang kitab, sampai sekarang kitabnya dibaca, dia membahasakan diri dia sebagai Khuwaidin Talabatul Ilmi Syarif. Khodam kecil bagi penuntut ilmu yang mulia fil haram masjid di Makkah. Kitab ni walaupun dikarang oleh orang Melayu, orang Indonesia, tetapi kitab ni dikarang di Makkah. Dan Syekh Abdul Qadir juga adalah Tok Guru di Makkah nah. Okey. Kita balik pada muka surat kedua. Jadi sebelum tu sama-sama kita bacakan hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang, kepada guru kita, kepada semua penuntut ilmu, ibu bapa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kalau suara Ustaz tak jelas, minta tolong komen komen bagi tahu ada masalah. Live FB gini lah. Satu hala saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah naskah dia tulis muqaddimah muallif. Muqaddimah muallif, pendahuluan daripada muallif. Pendahuluan daripada muallif ataupun musannif atau pengarang kitab. Jadi musannif pengarang kitab memulakan kitab dia ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik tingkatan 1 khususnya, kitab tu ada belakang insya-Allah. Kena kita belajar kitab surah ni. Kitab tu kitab tangan tu tak boleh dengar saja, ada kitab tangan. Lepas tu kena ada pen. Ada pen untuk catik. Catik kat apa nama? Catik pak kita belajar ni. Catik kat kitab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif pengarang memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa kalimah. Kalimah yang pertamanya huruf ba. Bismillah. Yang kedua kalimah ismun. Ismi. Disambungkan bismi. Kalimah yang ketiga Allah. Bismillah. Kalimah yang keempat Ar-Rahman. Kalimah yang kelima Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim selalu kita terjemahkan dengan. Abba tu kita terjemahkan dengan nama Allah. Dengan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, dinamakan huruf huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah daripada alif hingga ya tu. Ada huruf-huruf yang bagi makna. Satu huruf tu ada makna. Makna yang pelbagai pula. Begitu juga huruf ba tu. Huruf ba pada bismillah tu ada pelbagai makna. Jadi apa makna di sini? Makna di sini ba di sini. Ya kita biasa terjemah dengan lah. Betul lah. Semua makna yang mana function dia, fungsi dia sebagai dinamakan musahabah. Ba lil musahabah. Ba lil musahabah dengan makna kebersamaan. Bersamaan di kebersamaan. Disertakan di kebersamaan dengan nama Allah. Maknanya kebersamaan untuk mengambil tabarruk, mengambil keberkatan dengan nama Allah. Dia ada sebelum apabila ba tu dinamakan dalam grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab dia panggil harfun jar. Harfun jar ada ta'alluq dia. Yang panggil ta'alluq. Ni mungkin pelajar tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 tak apa boleh tangkap ni. Tapi dengar lah. Begitulah kita kena sabar. Belajar kitab surah ni kita kena banyak kita kena talaki, kita kena banyak mencatat, kita kena banyak bersabarlah. Jadi orang panggil takdir kalam dia. Yang tak nampak situ aku karan kitab ini dengan nama Allah. Aku karan kitab ini uallifu hadzal kitab, aku karam kitab ini bimusahabati bismillahirrahmanirrahim. Ataupun bimusahabati bismillahirrahmanirrahim, dengan adanya kebersamaan
dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. U'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Aku tulis kitab ini untuk mengambil keberkatan dengannya dengan bismillah. Ni kalau nak ulah. Makna bismillah apa nama? Disebalik bismillahirrahmanirrahim tu. Bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Dengan adanya kebersamaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku karang kitab ini untuk mengambil keberkatan dengannya dengan basmalah. Basmalah. Ba dengan makna musahabah. Maksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan atau dipanggil tabarruk. Keberkatan. Tak jelas apa, tak jelas suara ke tu? Tak jelas suara ke, tak jelas apa yang Ustaz terangkan. Hafiz Rafi'i. Tak jelas suara ke? Jelas. Jelas tak? Terima kasih Hafiz Rafi'i. Kurang jelas. Jadi, tu Ustaz diterangkan dengan nama. Nama ni asal ismu ni asal pada perkataan sumuhun. Mana masuk sesuatu yang tinggi. Atas kedudukan yang tinggi. Itu mana sumuhun. Nama kita terjemah ya. Ini mana nama. Dengan nama. Asalnya perkataan sumuhun. Pada perkataan sumuhun, dia masuk sesuatu yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Dinamakan nama lah. Dengan nama Allah. Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada. Anda faham? Allah nama bagi zat yang wajib ada. Az-zatul wajibul wujud. Az-zatul wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kamalat. Dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Naqais. Maksudnya zat yang wajib ada ialah zat yang tidak didahului dengan tiada. Terdinamakan kidam dan tidak diakhiri dengan tiada. Allah sendiri. Allah adalah zat yang wajib wujud. Zat yang wajib wujud yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Apa maksud zat yang wajib ada tu? Maknanya zat yang tidak didahului oleh tiada. Zat yang wajib wujud Allah tu zat yang wajib wujud. Maknanya zat yang tidak didahului oleh tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Tidak didahului oleh tiada itu makna kidam dan tidak diakhiri dengan tiada makna baqa. Itu Allah. Kita bincangkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula 60 orang baru tu 58 orang. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang bererti kalau terjemah ya Maha Pemurah. Kalau kata Ar-Rahman, Ar-Rahim ni makna sama juga dari sudut anak terjemah yang pemurah, yang penyayang. Tapi kalau dihalusi ada perbezaan, ada pendetilan dia. Ar-Rahman
adalah sifat Allah yang bererti yang maha pemurah. Yang mana dengan sifat ini, Allah Ta'ala sangat pemurah kepada semua makhluk. Allah Ta'ala sangat pemurah kepada semua makhluk. Sama ada Islam, atau kafir, ataupun orang taat, ataupun orang maksiat. Allah Ta'ala pemurah belaka. Semua Allah Ta'ala bagi makan. Semua Allah Ta'ala bagi hirup udaranya. Semua Allah Ta'ala bagi minum, pakai apa semua. Ada sifat Rahman Allah. Ada Ar-Rahim. Allah Ta'ala, Ar-Rahman yang pertama macam tu. Yang kedua, mana Ar-Rahman. Allah Ta'ala mengurniakan apa dinamakan Jalailun Ni'am. Mana nikmat yang besar-besar, yang kasar-kasar, yang umum, yang asas, yang pokok. Contohnya, cara umumnya, keimanan. Nikmat. Dengan Rahman Allah Ta'ala, ada kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Itu makna Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, pula adalah sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang, kasih sayang Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala sayang, kasih kepada, khusus pada orang beriman di negeri akhirat. Allah Ta'ala kasih pada orang beriman, Ar-Rahim, khusus pada orang beriman. Yang kedua, kasih Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kurniakan apa namakan daqaiqin ni'am. Kalau ada Ar-Rahman tadi, dia panggil Jalail Ni'am. Adapun Ar-Rahim, daqaiqun ni'am. Nikmat Allah yang halu-halu, yang cabang-cabang. Contohnya, pertambahan iman. Detail lah. Pertambahan iman. Allah Ta'ala tambah. Kalau iman saja secara umum, pokoknya itu Ar-Rahman. Bawah Ar-Rahman. Adapun Allah Ta'ala bagi tambah lagi, bagi tambah iman, itu dari bawah Ar-Rahim. Begitu Allah Ta'ala bagi sempurna nikmat. Sempurna nikmat. Allah Ta'ala bagi tajam fikiran. Allah Ta'ala bagi tajam pandangan. Pendengaran. Itu secara daqaik, secara halu-haluh ni, di bawah, di mana Ar-Rahim. Mana Ar-Rahim. Di mana dia? Baik. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Belum tu? Kenapa musannif memulakan ataupun pengarang kita ni mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenapa tidak terus saja? Kenapa mula dengan Bismillah? Begitu juga dengan pengarang-pengarang lain, ulama-ulama yang mengarang kitab. Kita mula dengan Bismillah. Kita lepas. Pertama, kita mula dengan Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang ada Hamdalah, Alhamdulillah. Yang ketiga ada selawat. Ada selawat. Ada selawat. Yang keempat, cara dia mula tu panggil uslub dia, gaya bahasanya dia ada baru panggil ilmu balaghah, panggil barah istihlal. Maknanya dalam muqaddimah, dalam pendahuluan dia ni, dia bagi kata pendahuluan yang membayangkan kita ni akan menjurus, akan membincangkan mengenai apa. Dalam muqaddimah tu, dia bagi, walaupun cakap muqaddimah, dia panggil sinis-sinis dia tu, dia bagi baung-baung dia tu. Kita nak cara harga pada dia. Itu dia. Itu cara ulama karang kita. Yang pertama ada basmalah, ada Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ni mana ringkasan pada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada hamdalah. Hamdalah mana ada Alhamdulillah. Yang ketiga ada salawat. Lepas tu gaya bahasa dia, muqaddimah dia tu, dia bagi bahasa ayat-ayat perkataan-perkataan yang bagi dia panggil bagi hint. Bagi hint nak menunjukkan selepas pada ni kita ni akan bicarakan, akan membincangkan
Mengenai apa? Mengenai apa? Jadi, kenapa pengarang mulakan dengan bismillah? Yang pertama, pengarang nak mencontohi cara susunan Al-Quran. Allah Ta'ala mulakan Al-Quran dengan basmalah. Ya, yang ada di Lauh Mahfuz. Ataupun setelah dikumpul dan disusun dalam mashaf. Itu pertama, ikut cara susunan ayat Al-Quran. Yang kedua, pengarang ada para ulama memulakan dengan basmalah kerana mencontohi perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiap penulisan baginda, itu ada penulis baginda, ada penulis Rasulullah ataupun surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyuruh penulis baginda sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan basmalah. Contohnya apa nama? Rasulullah tulis surat kepada Herakl, Raja Mesir dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga kerana beramal. Beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Setiap perkara yang penting, yang baik, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terpotong. Setengah riwayat sebut abtar, riwayat Ustaz Azam. Mana terpotong sini, terpotong keberkatan. Mana kalau tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, akan hilang, akan tak ada keberkatan. Kita bincang dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ulama, kalau ada kita apa nama, dia hurai bismillah ni, kalau ada buat satu buku, kalau ada bismillahirrahmanirrahim. Ada juga bincang juga fadilah fadail. Bismillahirrahmanirrahim. Bincang satu-satu pula. Ba ni apa dia? Sin tu apa dia? Mim tu apa dia? Alif tu apa dia? Lam tu apa dia? Ha tu apa dia? Ra tu apa dia? Dibincangkan oleh ulama. Bincang mengenai fadail. Ada. Daripada bismillahirrahmanirrahim. Kita tak panjangkanlah. Ada. Nanti anda masuk offline insya-Allah. Ada. Di offline. Kemudian musannif pengarang sambung, segala puji bagi Allah Taala. Segala puji bagi Allah Taala. Segala puji bagi Allah Taala, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menjadi Ismail muka surat berapa? Muka surat 2 dah. Kita ustaz. Ismail mungkin dia pelajar senior dah. Tanya muka surat berapa. Kita tak sambung. Sebelum ni kita muka surat 2. Mula-mula lah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu, yakni manusia, akan ibadat lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Segala puji bagi Allah. Ataupun ini terjemahan bagi Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah. Segala puji ni terjemahan bagi Alhamdulillah. Jadi Ustaz bagi tahu dah, ulama lepas pada karam kita, supaya sebut basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sekarang dia sebut pula hamdalah. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat Ustaz ni ada bayar azan. Kita sebentar dah. Mungkin tempat awak pun
Dekat-dekat masjid dia ada bunyi azan, kita jawab azan dulu dah. Walaupun kita mungkin tak sempat lah nak pergi masjid ni, kita cuma jemaah di rumah sama keluarga lah. Selalunya untuk pengetahuan adik-adik di kata satu, tiap malam Jumaat hari ni jugalah, lepas maghrib kita baca kitab Penawar Bagi Hati, dan ia berterusan selepas pada isyak, maknanya sampai pukul 9.30 apa semua, baru kita sembahyang isyak. Kita jawab azan yang dengar azan, kita jawab azan. Ya. Allah. Okay, kita sambung. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia segala puji. Alhamdulillah, segala puji. Sejumlah berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah ni maksudnya puji-pujian. Puji-pujian. Tapi kalimah perkataan alif lam pada alhamdu ni dari sudut grammar bahasa Arab, sudut nahunya alif lam tu dengan bawa panggil alif lam jinsiyah ataupun istighraqiyah, dengan makna segala puji. Segala puji. Puji ni apa maksud puji? Puji ni dari sudut bahasa maknanya puji dengan lidah, dengan penuh rela hati terhadap suatu perkara yang baik. Puji dengan lidah, dengan rela hati. Kalau paksa hati, orang paksa tak panggil puji juga. Lepas tu sebut benda hak molek juga. Kalau kata busuk pada orang baik, tu orang kita tu tak panggil puji. Benda tak molek. Benda baik ada. Comel. Comel kamu. Ada. Comel awak ni. Lepas tu dengan rela. Kalau terpaksa, tak panggil puji juga. Lepas tu benda tu perkara yang baik sungguh. Ada. Perkara yang baik sungguh. Contohnya kita puji akhlak seorang hak sampai satu. Puji orang dermawan. Memang dermawan sungguh. Tak ada orang paksa kita sebut tu sudut bahasa. Tapi ada pun ada sudut istilah. Ada sudut istilah, maksudnya puji dengan lidah. Sampai kita akui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji, Al-Hamid, ataupun orang yang lain. Itu mana puji ada sudut istilah. Ia bermaksud puji Allah Ta'ala kerana keindahan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah. Itu makna puji. Setengah orang kata, puji, syukur. Kalau syukur puji. Kalau kita ada syukur, kita sebut Alhamdulillah. Tapi adakah beza? Apakah beza makna puji dengan syukur? Ya, ada beza. Syukur dari sudut bahasa sama dengan mana Alhamdulillah juga. Syukur ada sudut bahasa betul. Syukur dengan Alhamdulillah sudut bahasa sama. Ada pun dari sudut istilah, syukur adalah perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan kepada dia sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Itu mana syukur. Kalau kita pernah bagi hati, ada satu bak. Atau ada satu bak khusus berkenaan dengan syukur. Atau satu sifat terpuji yang perlu kita hias, perlu kita bersifat dengan dia. Syukur adalah perbuatan hamba menggunakan segala nikmat Allah Ta'ala kurniakan sesuai dengan tujuan nikmat diciptakan. Contohnya, telinga kita. Kita dengar pada majlis ilmu. Memang tujuan. Antara tujuan Allah Ta'ala bagi nikmat pendengaran kita dengar perkara tentang ilmu. Ada tahu hakam.
apa dah, mata kita guna untuk ilmu. Ada. Mulut kita dengar untuk muzakarah, untuk bincang dengan ilmu. Itu makna syukur. Merealisasikan makna syukur. Habis. Jadi kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Nawawi rahimahullah, sunat kita puji, sunat memuji di awal-awal kitab yang dikarang. Sunat memuji. Sunat sebut alhamdulillah. Di awal kitab-kitab yang dikarang. Mungkin insya-Allah adik-adik anak-anak semua satu hari nanti karya kitab, nak karya kitab. Mampu untuk karya kitab, susun kitab, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan hamdalah. Sunat juga diucapkan alhamdulillah ketika kita nak memulakan kelas pengajian. Ataupun ketika murid hendak membaca di hadapan guru-guru. Kita nak baca suatu guru suruh baca. Satu benda, jangan serik baca, kita baca bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam. Sunat. Sama ada baca hadis ataupun fiqh atas selain kepada selain keduanya. Sebaik-baik ucapan kita puji itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Banjir lagi anak bincang bahasa puji, pasal basmalah tu. Kalau kita masuk lagi berkenaan dengan hukum, apa hukum basmalah? Bila masa basmalah ada hukum wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Tidak semua bismillah ni sunat. Sunat kita buat mulakan benda-benda baik, buat benda-benda baik. Ada juga wajib kita baca bismillah. Kita nak baca Al-Quran, baca nak semaya kan? Nak semaya kena baca Fatihah. Dalam mazhab kita. Dan dalam mazhab kita juga bismillah itu sebagai pada Fatihah, maka wajib baca bismillah. Buat benda haram tak boleh. Haram kita baca bismillah. Begitu juga hamdalah, haram kita nak baca alhamdulillah. Ambil curi barang orang atau makan benda haram, alhamdulillah. Itu dosa, tidak sunat. Tidak sunat dah. Jadi hamdalah ni, hamdalah alhamdulillah ni adalah kitab Nail Raja. Nail Raja, syarah kitab Safinatun Najah. Kata segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil kita merasakan keagungan yang ditujukan hanya untuk Allah, Tuhan kepada manusia, malaikat dan jin. Sebab itulah dalam kitab ni sebut segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Jadi satu perkara juga yang biasanya guru-guru kita akan membincangkan juga apabila masuk nak bahas mengenai puji ini, iaitu ulama membahagikan hamdalah pujian itu kepada empat. Rasa-rasanya kata-kata pelajar senior dah banyak kali dengar dah daripada ustaz lah. Pertama pelajar tingkatan 5. Banyak dah alhamdulillah. Setiap kali kita mula kitab Nawah, kitab Muniatul Musalli dah habis. Ada kitab Faridah Faraid, kitab Bidayatul Mubtadi. Kitab-kitab lain akan mula dengan basmalah alhamdulillah, dan ustaz sebut semua ni. Hamdalah bagi kepada empat. Kalau offline ni suruh dah ni. Kalau offline ni suruh dah sebut ni. Ni tak boleh lah nak suruh bangun ke apa. Kalau orang tidur ngatuk, biasanya amal untuk pengetahuan adik-adik kata satu, ustaz tak benar kan. Kalau mengatuk, ada banyak gerak dalam majlis ustaz, ustaz minta keluar daripada majlis. Ada minta maaf lah pada pendengar-pendengar lain yang bukan pelajar MSTG ni. Sasaran pembincangan kita ni pada rata-rata pelajar. Minta maaf lah kalau banyak cara bercakap ni kita bahasa dengan anak-anak lah. Anak-anak deh. Ahlan wa salam. Kalau ada ustaz-ustaz MSTG
Allahumma sallan. Kita cakap dengan anak-anak dah. Anak gurau saudara kita lah. Ya, jadi alhamdulillah Ustaz ada orang lain baru nak masuk grup. Masa ni boleh itu kan ni. Kita tengok. Ada nombor satu. Approve. Okey. Ya. Alhamdulillah ada 4 jenis. Ada empat jenis. Pertamanya apa dia? Puji qadim, yakni Allah lah, qadim ni Allah. Qadim ni mana tak ada permulaan. Kepada qadim. Allah Ta'ala puji Allah. Puji qadim, mana Allah. Kepada qadim, itu Allah. Allah Ta'ala puji Allah. Nah, contohnya Al-Quran sebut, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah apa? Ni'mal maula. Dialah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dialah sebaik-baik pelindung. Dialah sebaik-baik penolong. Dan banyak lagi dalam Quran lah. Tuhan puji diri sendiri. Nah. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji Allah pada hadis-hadis ni makhluk dah baru. Makhluk dah. Allah Ta'ala puji makhluk. Mana? Contohnya, dalam Quran sebut, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dialah. Sebab dia menunjuk pada ada Al-Quran ni menunjuk pada Nabi Sulaiman. Allah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat pada Tuhannya. Dalam surah As-Sa'. Ada banyak lagi lah. Allah Ta'ala puji hamba. Allah Ta'ala puji makhluk. Dua. Pertama apa? Allah Ta'ala puji dirinya. Allah Ta'ala puji Allah. Qadim pada qadim. Puji qadim pada qadim. Mana puji Allah kepada Allah. Yang kedua, puji qadim pada hadis. Allah Ta'ala puji Allah Ta'ala puji makhluk. Yang ketiga, puji hadis. Puji hadis kepada qadim. Puji hadis kepada qadim. Maknanya, hadis ni kita makhluk. Puji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah dan sebagainya. Yang keempat, puji hadis kepada hadis. Kita puji sama-sama kita. Kita puji makhluk lain, kita puji bulan, kita puji alam, kita puji haiwan, kita puji kenderaan, kita puji sama-sama kita ada hadis pada hadis. Nah, contoh seorang sebut pada sains dia, mu ni jauh sungguh ni. Kamu ni baik sungguh ni. Ni maknanya 4 jenis tadi. Pertama, Allah Ta'ala puji dirinya. Yang kedua, Allah Ta'ala puji makhluk. Yang ketiga, makhluk puji Allah. Yang keempat, makhluk puji sama-sama makhluk. Hakikatnya, Alhamdulillah. Lillah hanya bagi Allah. Lam tu lah. Lam tu, Alhamdu. Ada Alhamdu, alif lam. Pastinya tu alam ada makna yang sendiri. Sini dengan maksudnya segala puji. Istighraqiyah, jinsiyah. Hamdu pujian. Patut lam tu. Alhamdulillah tu. Perkataan lain satu huruf. Dengan makna apa? Ada dengan makna dengan 2 cara. Lam tu, lillah tu. Sama ada. Dari sudut ilmu nahu. Atau ditafsir oleh ulama' sini. Nahu tu nahu lah. Ulama' pula tafsir dengan ilmu nahu tu pula. Nak tafsir sini. Alhamdulillah sini, lam sini. Pertama dengan makna lil milki. Lil milki. Maknanya segala 4 pujian disebutkan sebelum ni adalah milik Allah. Sama ada Allah Ta'ala puji Allah. Allah Ta'ala puji makhluk. Makhluk puji makhluk. Makhluk puji Allah. Segalanya 4 pujian ni adalah milik Allah. Alam tu lil milki panggil. Segala puji lillah. Milik Allah. Yang kedua, Alhamdulillah, lillah tu dengan makna lil istihqaqi atau al-ikhtisasi. Maknanya lil istihqaq untuk berhak ataupun khusus. Maknanya semua 4 pujian itu hanya berhak atau khusus bagi Allah Ta'ala saja.
Tapi ada lagi. Perbincangan ulama tentang lam lillah tu. Ataupun alif lam tu. Ah. Itu antara yang disebutlah. Segala puji duk situ baru kita ni. Segala, kita sebut ni 850 dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia. Ia ni, apa panggil domain dah. Menjadikan ia. Apa panggil? Fa'il pada menjadikan. Menjadikan ia, mana ia tu Allah, merujuk pada Allah. Untuk adik-adik tingkatan 1, ada situ nak Akil Nazmi, ada contohnya nampak ada. Ia tu tulis dia Allah, ada. Kena siap ia, siap dia. Nyo, kerja apalah. Ia, dia nya kena tulis. Tak payah tulis. Tanda. Yang menjadikan ia Allah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Allah. Ia tu merujuk kepada Allah. Ia ni daripada dia. Mana merujuk pada Allah. Menjadikan ia, Allah Ta'ala menjadikan akan jin dan manusia. Tengoklah, bincang pula. Kenapa sebut jin dan manusia? Kenapa tak sebut manusia dan jin? Kalau ada malaikat sini, malaikat, jin dan manusia. Susunan tertib gitu. Antara apa negeri kata sebut apa nama, kenapa dia suruh tertib situ? Kerana malaikat ni makhluk paling ramai sekali bandingkan jin dan manusia. Jin dan manusia ramai jin lagi. Lepas tu nak jadikan akan jin dan manusia. Supaya mengejarkan mereka itu akan ibadat. Ini pada ayat Quran kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Illa liya'budun. Ni panjang pula nak bincang sini ni. Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya, nak bincang berkata supaya tu. Ada pada perkataan illa liya'budun. Satu huruf liya'budun tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak bincang pula huruf lam. Ada. Supaya tu. Kenapa terjemah supaya sini? Terjemah pada huruf lam. Illa liya'budun. Liya'budun. Lam tu. Lam tu. Dia panggil lam lisayrurah. Bukan lam ta'lil. Ahli tahqiq mengatakan lam dalam perkataan liya'budun bukan lam sebab atau lam ta'lil. Untuk. Bukan untuk. Kerana tujuan tertentu. Ada kepentingan, ada tujuan tertentu. Orang panggil al-ghardu. Allah Ta'ala buat jin dan manusia kerana ada kepentingan dia. Kalau tak buat, ada kepentingan diri kita sendiri. Tidak. Tuhan tidak ada gharad. Ada. Tetapi lam di situ orang panggil untuk hikmah atau bagi peluang atau hikmah. Orang panggil lisayrurah. Maksudnya bukanlah dijadikan Allah Ta'ala dijadikan jin dan manusia itu sebab atau tujuannya untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan faedah dalam penciptaannya. Penciptaannya. Tetapi sebagai hikmah untuk diketahui oleh manusia pada ciptaan itu. Dan bagi peluang kepada mereka untuk beribadah. Sehingga nanti akan mendapat keredaan dan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Start dah pukul 5.51. 5.51 apa ni? 8. Okey.
mana-mana pelajar yang nak pergi, nak pergi mana-mana apa semua, tak payah royak dah apa. Pergi. Kita dah maklumkan bahawa majlis kita ni kalau di sekolah pun lewat sikit sudah lah. Lewat sikit sudah. Baik. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengejarkan mereka itu akan ibadat lagi yang sangat mengetahui akal yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianat. Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung semula. Kita sambung semula insyaAllah. Allah Ta'ala beri keizinan. Allah Ta'ala mudahkan pada minggu hadapan insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam. Subhanallah. Bihamdih. Asyhadu an la